Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap para penonton dikurniakan kesihatan dan diberi kesejahteraan daripada Allah SWT. Selamat datang ke pameran saya ucapkan, di mana hari ini saya akan mempersembahkan penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim yang dianjurkan oleh kelas saya PPISMP 2023 PAI A bersama-sama Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Bersyukur kita kehadrat ilahi di atas kesempatan ini. Saya, Nur Syafiqah Adawiyah binti Mama Anwi, akan bersama-sama anda sepanjang pameran ini berlangsung. Sebelum saya memasuki pameran kita pada hari ini lebih mendalam, marilah kita kenali apa itu sunnah. Sunnah dari sudut bahasa bermaksud jalan atau kehidupan sama ada bersifat terpuji atau sebaliknya. Sunnah dari sudut istilah pula terbahagi kepada dua. Yang pertama berdasarkan ahli hadis dan yang kedua berdasarkan ahli usul. Berdasarkan ahli hadis, sunnah bermaksud setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataan, perbuatan, takrir, sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Berdasarkan ahli usul pula, sunnah bererti setiap yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, penghayatan akidah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, saya akan menerangkan maksud akidah. Akidah dari segi bahasa berasal dari kata dasar aqada yang bermaksud ikat. Akidah dari segi istilah pula suatu penyelidikan dan pemeriksaan kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara ghaib dengan dalil yaqniyah dan naqliyah yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di dalam hati seseorang. Sekarang, marilah kita melihat contoh penghayatan akidah berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, berdakwah. Yang kedua, kehidupan peribadi. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Dan yang keempat, berpegang dengan Al-Quran. Yang pertama, berdakwah. Rasulullah SAW menghadapi ujian ketika berdakwah. Baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam yang mengandungi segala hukum berkenaan dengan pemikiran dan kehidupan seharian manusia, walaupun baginda mendapat tentangan daripada kaum musyrikin Quraisy kerana mengubah adat dan amalan tradisi mereka. Antara tentangan daripada kaum musyrikin Quraisy adalah mereka melakukan penyiksaan dan juga pemulawan. Justru, baginda juga tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka, bahkan baginda berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah, dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka. Dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Surah An-Nahl ayat 127. Seterusnya, kehidupan peribadi. Seperti mana kita ketahui bahawa Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah untuk menyeru manusia agar mengabdikan diri kepada Allah. Namun, baginda juga diutuskan untuk memperbaiki akhlak umatnya. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat baik dan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Baginda sangat beradab ketika bertutur. Baginda juga akan berusaha menjahit kasutnya dan menampun pakaiannya sendiri yang terkoyak. Selain itu, baginda hanya makan untuk mengalas perutnya sahaja dan bukan seperti manusia pada zaman sekarang yang mana makan sehingga kekenyangan dan berlakunya pembaziran. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa kehidupan Nabi sangatlah sederhana. Namun, kita ketahui sebenarnya Rasulullah SAW merupakan seorang yang kaya, tetapi kerana sifat dan sikap baginda menunjukkan akhlak dan perilaku baginda yang sangat mulia. Selain itu, beriman kepada malaikat. Malaikat itu diciptakan daripada nur, iaitu cahaya, dan mereka ialah sejenis makhluk yang gaib yang tidak dapat diketahui keberadaan mereka dengan panca indera latihiyah kecuali apabila mereka menjema atau menyamar sebagai makhluk yang lain. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Fa'innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Maksudnya, sesungguhnya dia adalah Jibril telah datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Riwayat Muslim. Akhir sekali, berpegang dengan Al-Quran. Setiap permasalahan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, baginda akan merujuk kepada kitab suci Al-Quran agar tidak terpesong. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dan merupakan wahyu yang lengkap dan terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabiyyi." Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya, sunnah Nabi SAW. Sekarang, marilah kita beralih kepada topik yang kedua, iaitu penghayatan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Di sini dapat dilihat beberapa contoh penghayatan ibadah. Yang pertama ialah solat. Solat ini mengajar kita untuk menjaga waktu. Firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 2, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr." Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rasulullah SAW sangat memperkukuhkan ketinggian nilai masa serta memperakui tanggungjawab manusia terhadap masa di hadapan Allah pada hari kiamat. Yang kedua, bersiwak. Rasulullah SAW juga bersiwak menggunakan kayu sugi. Bersiwak ini merupakan amalan sunat Rasulullah SAW setiap hari. Para fuqaha menyatakan baginda SAW akan bersiwak selepas bangunnya dari tidur. Rasulullah juga bersiwak setiap kali baginda ingin menunaikan solat. Kesannya daripada perbuatan bersiwak ini dapat membersihkan mulut, putihkan gigi dan juga menghilangkan bau busuk. Seterusnya, berzikir. Zikir merupakan amalan dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pernah menyebut dirinya menyukai berzikir di waktu pagi dan juga petang. Kesan daripada berzikir ini dapat menjadikan manusia sentiasa reda dan taat kepada perintah Allah. Seterusnya, dapat membersihkan dan menyucikan jiwa, mendorong manusia untuk menjauhi daripada melakukan maksiat dan kejahatan, dan boleh meleraikan kekusutan dan keserabutan ketika dalam keadaan kesulitan. Akhir sekali, berpuasa. Selain berpuasa pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga melakukan puasa sunat. Antara puasa sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah puasa sunat Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa bulan Muharram dan sebagainya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnain wal khamis."
Maksudnya, ada pun Nabi Muhammad SAW sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hal ini kerana pada hari-hari tersebut, amalan dibintangkan oleh malaikat kepada Allah dan mendapat pahala yang nilainya sama dengan berpuasa setahun penuh. Dengan ini, sampai di sini sahaja pameran saya tentang penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW yang mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Saya berharap pameran ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang setia bersama saya hingga ke penghujung pameran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.